Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا جميعا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sama-sama dapat bersama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Jadi kita masih lagi membincangkan muqaddimah yang ditulis oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim, ilal mukallafina li hidayatihim wa bayani syara'i'id din, biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Jadi Alhamdulillah kita dah bincangkan sebelum ni sampai kepada perkataan Imam Nawawi, ba'ithir rusuli. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan rasul-rasul. Jadi kepada siapakah Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan rasul tersebut? Ilal mukallafin, kepada orang yang mukallaf. Jadi di kesempatan ni insya-Allah kita sama-sama membincangkan satu lafaz yang selalu kita gunakan, iaitu lafaz al-mukallaf. Jadi lafaz mukallaf dia merujuk kepada sesuatu yang diberikan tugasan ataupun sesuatu yang dibebani dengan tugasan. Itu daripada segi terjemahan, mukallaf merujuk kepada apabila seseorang manusia tadi sudah sempurna akalnya, sudah sempurna derianya, yang diistilahkan sebagai aqil baligh tadi. Jadi pada ketika itu dia layak untuk diberikan tugasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu dia layak untuk dipertanggungjawabkan dengan tugasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun lafaz al-mukallaf dari segi bahasa kita terjemahkan sebagai pemberian tugas ke atas seseorang, ataupun mukallaf ialah seseorang yang ditanggung ataupun yang diletakkan atasnya dipertanggungjawabkan dengan tugasan. Tapi dari segi bahasa, lafaz kaf, lam dan fa tadi dia merujuk kepada al-ila'u wa ta'alluq. Al-ila' maksudnya sesuatu yang amat disukai. Wa ta'alluq maksudnya amat dicintai. Jadi apabila kita tadi sebenarnya dinamakan mukallaf, maknanya sebenarnya kita tadi digemarkan kepada satu perkara. Maksud apabila kita tadi dimukallafkan dengan sembahyang, kita hanya sebenar-benarnya dinamakan mukallaf apabila kita amat cinta kepada sembahyang tersebut. Tetapi sekiranya masih kita sembahyang secara terpaksa, maka kita masih belum sempurna sifat kita sebagai mukallaf di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu dari segi bahasa, lafaz mukallaf merujuk kepada seseorang yang dibebankan ataupun seseorang yang dipertanggungjawabkan dengan satu-satu tugasan. Dan daripada segi asal bahasa, al-kalaf dia merujuk kepada sesuatu yang amat disukai. Jadi hendaklah kita mengamalkan sembahyang, sebagai contohnya daripada umur kita 7 tahun sampailah kita balik 15 tahun. Itu latihannya. Kemudian mesti sampai satu keadaan yang kita amat suka kepada sembahyang tersebut. Walaupun di peringkat awalnya kita rasa sebagai bebanan, tapi mesti sampai kepada satu masa
kita akan melaksanakan solat kerana kita sendiri amat suka menunaikan sembahyang tersebut. Itulah tujuan daripada at-taklif tadi. Maksudnya sesuatu bebanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia di dalam, kalau kita baca buku-buku fiqh, maksudnya ulama radhiyallahu anhum, mereka ada mengeluarkan satu kaedah umum, iaitu mereka berkata at-taklifu tasyrifun. At-taklif bermakna pemberian tugas. Tasyrifun ialah sesuatu cara untuk memuliakan seseorang. Jadi sebagai contohnya kita lihat pada hari ini, mengapakah manusia berebut-rebut jawatan? Mengapakah manusia berebut-rebut nak menjadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, nak menjadi menteri? Kerana itu sebenarnya ialah satu tugasan. Maksudnya orang yang menjadi Perdana Menteri, menteri atau seumpamanya menteri besar, mereka sebenarnya diberikan satu tugas yang amat besar. Maksudnya bapa, dia mempunyai tugasan menjaga keluarganya. Maksudnya guru besar, dia mempunyai tugasan menjaga sekolah tadi. Maka dia tadi dimuliakan di peringkat sekolah. Bapa, disebabkan dia menjaga keluarga, maka dia dimuliakan peringkat keluarga. Sekiranya imam di dalam satu Qaryah, dia tadi dipertanggungjawabkan. Dia bekerja untuk menjaga ahli qaryahnya, maka dia tadi dimuliakan mengatasi ahli qaryahnya. Tapi apabila kita lihat kepada jawatan yang makin tinggi seperti menteri besar ataupun Perdana Menteri, maka kita lihat tanggungjawab tadi lebih besar. Jadi sekarang ni kita dapat faham, taklif bermakna pemberian tanggungjawab. Semakin besar tanggungjawab tersebut, dia akan disertakan dengan tasyrifun, kemuliaan kepada seseorang. Jadi sekarang ni, apabila kita tadi diberikan tugasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita memahami Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk memberikan kita tugasan sembahyang, puasa, haji, zakat. Itu ialah tasyrifun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Taala nak mengangkat darjat kita jika dibandingkan daripada makhluk lain yang tidak ditaklifkan. Sebagai contohnya tadi, bapa dia diberi tanggungjawab yang tiada pada anak, maka bapa lebih mulia daripada anak tersebut. Jadi sekarang ni kita manusia, kita diberi tanggungjawab sembahyang. Jadi sekiranya kita menerima tanggungjawab tersebut dan kita amalkan, maka kita lebih mulia daripada makhluk yang berada di bawah tingkatan manusia. Maksudnya daripada tumbuh-tumbuhan, kan, daripada tanah, daripada segala binatang, kita lebih mulia. Kerana kita ada satu tugasan yang kita laksanakan yang dinamakan sebagai solat, puasa, haji, zakat. Tetapi sekiranya kita tak melaksanakan tugasan tersebut, itu dalam Quran dia kata ulaika kal an'am. Maknanya manusia-manusia yang tidak melaksanakan tugasan daripada Allah, dia akan merendahkan dirinya. Kerana menanggung jawatan dari itu adalah satu kemuliaan. Jadi apabila kita tidak melaksanakan jawatan tersebut, maka kita merendahkan kedudukan kita. Kita menjadi seperti al-an'am, binatang-binatang ternakan. Bahkan Quran kata balhum adallu. Sebahagian daripada bahkan mereka tadi lebih sesat daripada binatang-binatang tersebut. Dari itu kaedah yang ulama radhiyallahu anhum nyatakan. Cuma perbezaannya, apabila manusia tadi melantik, maksudnya kesemua pangkat-pangkat yang ada ni dilantik daripada pihak yang tertinggi. Sebagai contohnya apabila dilantik menteri besar ataupun dia akan ditabalkan oleh sultan, macam dilantik oleh sultan. Apabila dilantik Perdana Menteri, mereka kena menghadap agung untuk melantiknya. Jadi kita dapat faham kan, tanggungjawab mentadbir negara, mentadbir negeri, tanggungjawab tersebut dilantik oleh satu pihak yang tertinggi, agung, sultan dan seumpamanya. Tapi walau macam mana sekalipun, tanggungjawab tersebut tidak kekal. Maksudnya berapa ramai orang yang jadi Perdana Menteri kemudian bertukar. Berapa ramai orang yang semasa dia menjadi Menteri Besar, dia dimuliakan. Maksudnya ke mana saja dia berjalan, ada kereta eskort depan belakang polis umpamanya. Tapi apabila dia terlucut saja daripada jawatan Menteri Besar tersebut, ataupun Perdana Menteri ataupun Menteri sebagainya, kita dapat lihat dia terus berubah dari manusia biasa. Jadi di situlah yang kita nak fahami, kerja yang dibebankan ke atas seorang, jawatan yang dibebankan ke atas seseorang, semakin tinggi jawatan tersebut, maka kerja tu sendiri, kerja yang dia tanggung di atas dirinya, kerja tu ialah tasyrifun. Maksudnya satu proses memuliakan orang tersebut.
Cuma yang kita nak maklum, kemuliaan di dunia tidak kekal. Maksudnya sekiranya kita mencari kemuliaan dengan dunia, dengan pangkat dunia, dengan jawatan dunia, maka ketahuilah jawatan tersebut tidak kekal. Semasa kita memegang jawatan tersebut, semua orang akan cari kita. Akan berkerumun dekat kita, meminta bantuan dan sebagainya. Tapi apabila jawatan tadi terlepas daripada kita, maka kita dapat lihat orang tadi menjadi orang biasa. Kan orang pun tak ada nak siapa pun nak jumpa dia dan tak sebut lagi dah nama dia. Jadi itulah yang diajarkan di dalam agama Islam. Jangan kita tadi tertipu dengan pangkat. Jangan kita tertipu dengan jawatan. Jangan kita tertipu dengan kedudukan. Kerana itu bukan taklif daripada Allah Ta'ala. Itulah taklif sementara daripada manusia. Kan? Daripada pilihan manusia dan seumpamanya. Jadi sekiranya kita tadi menerima taklif daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang akan memuliakan kita bukan sultan, yang akan memuliakan kita bukan raja, yang akan memuliakan kita bukan manusia, yang akan memuliakan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dapat lihat orang yang beramal soleh dan orang yang berilmu, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, semua makhluk-makhluk ni akan hormat kepadanya. Tanda ni adalah semua makhluk tadi akan beristighfar kepadanya. Makhluk tadi akan berdoakan kepadanya. Malaikat akan turun datang mengelilinginya. Jadi itulah tanda kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beza tadi, kemuliaan pangkat di dunia dia bersifat sementara. Kan jawatan tu dipegang sementara dan jawatan tadi boleh hilang. Tetapi berbeza sekiranya kita menjadi pekerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita menjadi hamba Allah, sekiranya kita menerima taklif tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kekal selama-lamanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia bersifat dengan karimun. Dia ialah yang memberi dan dia tak akan ambil balik. Jadi jadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bergembiralah dengan taklif tersebut. Maksudnya kita tak sama dengan pokok, dengan binatang, dengan tanah. Kerana Allah Taala Allah tanya kepada gunung, kamu nak terima tak amanah ni? Amanah untuk menjadi hamba aku ni, untuk sembahyang, puasa, haji, zakat ni. Kesemua makhluk tak berani. Tak berani nak menerima bebanan kerja tadi. Yang menerima ialah kita manusia, makhluk yang Allah Ta'ala kata zaluman jahulan, kan, makhluk yang zalim dan makhluk yang jahil. Jadi kita usahalah kan dengan ilmu yang Allah Ta'ala turunkan, Nabi dan Rasul, kitab-kitab Al-Quran, berusahalah untuk melaksanakan amanah tersebut supaya kita tadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari itu mukaddimah ataupun beberapa perkara pertama yang kita boleh bincangkan, iaitu dari segi bahasa, dan dia bermaksud al-ila'u wa ta'alluq. Bebanan tu sendiri atau petugasan tu sendiri dia merujuk kepada satu benda yang amat kita sukai. Dan kedua yang kita dah bincangkan, taklif tadi dia ialah satu proses memuliakan seseorang. Jadi sebagaimana manusia dimuliakan dengan jawatan yang tinggi, begitulah juga manusia yang paling banyak beramal, yang paling banyak mengamalkan kerja Allah, yang paling banyak menanggung bebanan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dialah paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita kena faham bebanan ke atas diri kita ni ada 3. Maksudnya kita ada 3 fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau kita boleh tanggung ketiga-tiga tu saja, kita dah mulia dah di sisi Allah. Tapi bayangkan sekiranya ada orang setelah dia menyempurnakan 3 ni, dia tanggung lagi 1 fardu kifayah yang lain. Dia tanggung lagi 2 fardu kifayah yang lain. Dia tanggung lagi 3 fardu kifayah yang lain. Jadi bayangkanlah betapa mulianya orang tersebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita menanggung fardu kifayah yang banyak tadi tu, syaratnya mesti sempurna dulu fardu ain yang 3 tadi. 3 itulah fardu ain yang pertama sekali dibebankan ke atas diri kita. Sekiranya kita menyempurnakan 3 tadi, baru kita layak untuk menanggung fardu kifayah yang lain. Dan semakin banyak fardu kifayah seperti hafal Quran, berdakwah, menolong manusia, semakin banyak kita tadi mengamalkan ataupun menanggung fardu kifayah tersebut, maka semakin mulialah orang tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kedua yang kita nak bincangkan ialah ayat Al-Quran yang menjadi asas kepada lafaz taklif ni. Dia ialah ayat yang sememangnya wirid yang kita baca setiap kali selepas sembahyang, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini satu ayat yang kita baca sepatutnya selepas sembahyang, sampai lahap. Maksudnya 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dan Nabi SAW berkata, siapa yang baca 2 ayat tersebut sebelum dia tidur, maka dia dikurniakan dengan pahala seperti manusia yang bangun pada waktu malam, seperti orang yang bangun qiyamul lail. Jadi dalam ayat yang terakhir dalam surah Baqarah tu, setelah kita baca surah Baqarah yang amat panjang tadi tu, akhir sekali Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Jadi sekiranya kita terjemahkan, la yukallifullahu, tidaklah Allah membebankan nafsan, sesuatu jiwa, illa wus'aha, melainkan kemampuannya. Jadi pertama sekali dari segi ayat yang strukturnya macam ni, Allah tidak membebankan jiwa melainkan kemampuannya. Sekiranya kita tengok dalam seluruh Al-Quran, ayat seperti ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ayat ni diulang di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Maksudnya Allah Ta'ala berkata, aku tak bebankan nafsu melainkan kemampuannya. Tidak bebankan nafsu melainkan kemampuannya. Jadi pertama sekali sebelum kita bincang yang 7 kali tu, kita cuba tengok lafaz nafsan tu dulu. Allah tak kata, tidak aku bebankan anggota. Tidak aku bebankan mata, melainkan kemampuan mata. Tidak aku bebankan badan, melainkan kemampuan badan. Tidak aku bebankan telinga, melainkan kemampuan telinga. Semua anggota jasad zahir Allah Ta'ala tak bincang. Tetapi yang Allah Ta'ala bincang ialah nafsan, jiwa manusia itu sendiri. Jadi yang menanggung bebanan sebenarnya ialah jiwa manusia yang diistilahkan sebagai an-nafsu. Jadi yang menanggung bebanan apabila kita sembahyang bukan kaki yang menanggung bebanan sembahyang, bukannya lidah yang menanggung tanggungjawab sembahyang. Maksudnya bukan kena air yang menanggung, air wuduk yang menanggung tanggungjawab sembahyang, bukan. Kesemua ibadat yang kita buat, sedekah, sembahyang, puasa, haji, zakat, sebenarnya yang menanggung bebanan tersebut ialah an-nafsu. Yang senang kita nak faham ni ialah al-qalbu, hati kita tadi. Hati kita sebenarnya lah yang dibebankan dengan tanggungjawab tersebut. Ataupun diistilahkan sebagai an-nafsu, diri kita ataupun jiwa tadi. Jadi itu pertama sekali kita nak kena perhatikan pada diri kita. Siapa yang menerima bebanan tadi? Maksudnya adakah kita rasa ini ibadat ni berkaitan dengan duit aku, ini ibadat ni tak ada berkaitan dengan aku pun, ini ibadat berkaitan dengan tangan, ini membaca Quran, ibadat ni berkaitan dengan lidah aku, ataupun pergi haji, kita kata ini badan saya yang pergi haji. Jadi kita terlupa Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak pernah kata aku bebankan tangan, kaki, kepala dan sebagainya. Tapi Allah kata yang aku bebankan ialah an-nafsu, jiwa di dalam diri kamu. Jadi sekarang ni bila kita dah faham, yang sebenarnya yang menanggung beban tu ialah jiwa. Jadi apakah yang kita nak faham pada jiwa manusia tadi? Ataupun yang diistilahkan sebagai an-nafsu, diri manusia tadi. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala ulang sebanyak 7 kali tadi. Maksudnya 7 kali Allah Taala mengulangkan an-nafsu tadi tu. Dia merujuk kepada 7 tingkatan nafsu manusia yang ulama-ulama susun di dalam kitab-kitab mereka. Maksudnya sekarang ni, apakah tanggungjawab paling asas kepada diri kita? Tanggungjawab paling asas ialah kita duduk di dalam nafsu amarah. Itulah tanggungjawab yang pertama sekali, ialah kita mesti mengeluarkan diri kita daripada nafsu amarah tersebut. Dan apabila kita duduk dalam nafsu amarah, Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak membebankan nafsu amarah ni, melainkan dengan perkara yang dia mampu. Maknanya, sekiranya kita duduk dalam nafsu amarah, tingkatan nafsu yang paling bawah sekali, ketahuilah bahawa kita mampu untuk mengeluarkan diri kita daripada nafsu tersebut untuk naik kepada tingkatan 2. Dan apabila kita dah masuk kepada nafsu lawamah, nafsu tingkatan 2, Allah Ta'ala kata lagi dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya kamu dah berada dalam tingkatan 2. Kamu jangan putus asa. Kamu jangan dengar bisikan syaitan. Kamu jangan ingat Allah Ta'ala dah tutup pintu taubatnya, pintu rahmatnya. Itu semua tipu daya daripada syaitan. Hendaklah kita meyakini Allah tidak membebankan nafsu lawamah, melainkan dengan perkara yang dia mampu. Sekiranya dia amalkan tadi, dia teruskan beramal, dia akan terselamat daripada nafsu tersebut, naik kepada nafsu mulhamah, sehinggalah kepada tingkatan yang ketujuh, nafsu tertinggi yang diistilahkan sebagai an-nafsul kamilah. Jadi itu kefahaman kita apabila kita nak baca al-mukallaf. Jadi yang mukallaf tadi ialah nafsu kita. Apakah yang yang nak dicapai oleh nafsu tersebut? Yang dicapai oleh nafsu tersebut ialah dia berpindah daripada satu tingkatan kepada nafsu mutmainnah, sekurang-kurangnya sampailah kepada nafsu yang tertinggi, iaitu nafsu al-kamilah. Jadi itulah makna bebanan. Allah membebankan nafsu kita untuk dia tadi meningkat daripada satu darjat kepada satu darjat. Jadi kesemua ibadat yang kita buat sekarang ni, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, semayang, puasa, haji, zakat, sekali lagi nak puasa bulan Ramadan, sekiranya semua ibadat tadi tidak menaikkan nafsu amarah kepada nafsu lawamah, lawamah kepada nafsu mulhamah, kepada mutmainnah, maka kita sebenarnya belum menyempurnakan taklif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menuntut agar nafsu tadi yang
dibaiki. Nafsu tadi yang menerima tanggungjawab. Nafsu tadi yang nak diusahakan untuk dia meningkat kepada darjat yang lebih tinggi. Dari itu ayat yang menjadi asas apabila kita membincangkan permasalahan taklif ataupun mukallaf. Maksudnya hendaklah kita sedar yang menerima beban tu siapa? Bukan tangan yang menerima tanggungjawab tu. Bukan telinga, bukan mata, bukan hidung. Yang menerima tanggungjawab menjadi hamba Allah, beramal kepada Allah ialah al-qalbu ataupun diistilahkan sebagai an-nafsu. Dan nafsu itulah yang Allah Ta'ala nyata dalam Quran. Sebagai nafsu ammarah, nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Dan yang lain tadi itu ditulis, disyarahkan oleh ulama-ulama Islam radhiyallahu anhum. Jadi sebagai penutupnya, maksudnya setelah kita dah faham, apabila Allah kata kita ialah mukallaf, kan, maka fokus kita ialah pada nafsu tadi. Maksudnya nafsu kita yang menerima bebanan. Jadi hendaklah nafsu kita tadi dengan rela hati menerima kerja yang Allah bagi. Dan sekiranya kita menerima kerja tersebut, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, daripada satu sudutnya lain, maksudnya kita kata la yukallifullahu nafsan illa usaha, kan, Allah Taala tidak akan membebankan melainkan kemampuan yang boleh dicapai oleh manusia, melainkan sesuatu nafsu tadi. Jadi sekarang ni kita macam ni. Jadi sekiranya kita duduk di tingkatan nafsu yang paling rendah, nafsu yang ketujuh, yang paling rendah sekali, yang paling bawah sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membebankan kita dengan tanggungjawab yang sedikit. Apabila kita naik tingkatan 2, maka tanggungjawab daripada Allah akan menjadi lebih banyak. Dan apabila naik kepada tingkatan 3, bebanan daripada Allah akan menjadi lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Maksudnya kalau pelajar tadi dia berada di sekolah tadika, tugasan, homework ataupun tesis yang nak ditulis tak seperti orang di peringkat PhD. Jadi begitu juga semakin tinggi dan kita naik daripada satu tingkatan kepada satu tingkatan, maka kurniaan ataupun bebanan yang Allah nak suruh kita tanggung tadi, dia akan menjadi lebih tinggi dan lebih berat dan lebih besar. Jadi persoalan ni, apakah bebanan yang nak ditanggung oleh setiap nafsu di dalam ketujuh-tujuh tingkatan tadi? Maka dinyatakan di dalam tafsir, qila huwa al-hubbu lillah. Maksudnya benda yang Allah Ta'ala nak bagi kepada manusia dalam setiap tingkatan-tingkatan nafsu ni ialah al-hubbu lillah, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita maklum, Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kasih sayangnya mencipta langit dan bumi. Jadi Allah amat kasih kepada kita. Jadi Allah Ta'ala nak kurniakan kasih sayang tersebut kepada kita supaya kita boleh mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasih sayang tadi tu, sekiranya Allah bagi kepada kita, persoalannya sanggup tak kita menanggungnya ataupun mampu tak kita menanggung. Allah nak bagi kasih sayang tadi, maksudnya Allah Ta'ala suruh semayang, puasa, suruh baiki nafsu, suruh kuatkan nafsu kita tadi, sebab Allah Ta'ala nak bagi satu kurniaan, nama ni ialah al-hubbu lillah, kecintaan kepada Allah. Jadi kalau kita berada di nafsu amarah, Allah akan bagi kecintaan yang layak dengan nafsu tersebut. Kalau kita berada pada nafsu tingkatan 2, nafsu lawamah, Allah Ta'ala akan bagi kecintaan yang layak dengan tingkatan tersebut. Sekiranya kita berada di nafsu tingkatan 2 dan Allah Ta'ala bagi kecintaannya, kurniaan kecintaannya pada tingkatan 6 atau 7, maka orang tersebut akan mati. Jadi dinyatakan dalam tafsir, sebagai contohnya, satu orang manusia, dia datang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia minta, wahai Nabi Musa, dan mohonlah daripada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kepadaku kecintaannya. Kecintaan tadi itulah yang nak kita tanggung. Maksudnya Allah Ta'ala nak mengurniakan kecintaan itu kepada makhluknya. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi makhluknya cinta kepada dia. Tapi soalannya, mana makhluk yang cinta kepada aku ni? Kan mana makhluk yang layak nak mencintai aku ni? Jadi ada seorang manusia datang berjumpa dengan Nabi Musa AS. Dia minta, wahai Allah Ta'ala, tolonglah rezekikan kepada aku kecintaannya. Jadi apabila Nabi Musa berdoa, doa Nabi-Nabi ni dia mustajab. Apabila Nabi Musa doa, wahai Allah Ta'ala, kurniakanlah kepada orang ni kecintaanmu, maka orang tersebut terus hilang daripada ingatannya. Lantas dia mengoyakkan bajunya dan serta-merta semua anggota-anggota badan dia bercerai lalu mati. Serta-merta di situ juga. Jadi Nabi Musa bertanya, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang terjadi pada orang ni? Maka Allah berkata, wahai Nabi Musa, sesungguhnya 1000 orang manusia meminta daripadaku kurniaan yang mereka minta tadi. Jadi Allah Ta'ala kata, aku ambil sejuzuk
daripada kecintaan tersebut dan aku agih-agihkan kepada 1,000 orang tadi. Tapi disebabkan manusia yang minta ni, nafsunya tak cukup kuat. Kan nafsunya belum mampu untuk menanggung satu zarah daripada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia nak rasa juga, kan dia nak rasa juga kecintaan tadi, maka serta-merta dia mati pada ketika itu. Jadi itulah beban yang Allah nak bagi kepada kita. Kemuncak beban yang Allah nak bagi kepada kita ialah kita menanggung kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Ta'ala bila suruh semayang, dia bukan suruh semayang kerana diri semayang tu. Allah Ta'ala suruh kita semayang supaya kita mencintai dia. Kan sekali lagi kita nak puasa 30 hari. Bukannya suruh puasa semata-mata puasa, lepas tu kita gembira dapat puasa 30 hari. Soalannya, setelah kita khatam puasa 30 hari, ada tak kecintaan tadi datang? Dan kita akan baca Quran pula. Masa Ramadan ada tadarus. Setelah khatam 30 juzuk, ada tak kecintaan kepada Allah tu datang? Sekiranya tak ada, maknanya memanglah roh kita tak layak lagi nak tanggung. Sekiranya Allah Ta'ala bagi juga kecintaan tu, maka jadi seperti orang yang di zaman Nabi Musa, serta-merta hilang kesedarannya, berkecai terus badannya di situ lalu mati. Dan dalam satu kisah yang lain, ada orang soleh, kan? Satu orang soleh datang menghadiri majlis Zunnun al-Misri radhiyallahu anhu. Dan sebagaimana kita dah bincang, Zunnun ni namanya ialah Sauban ibn Ibrahim. Dia punya gelaran ni ialah Zunnun dan dia dipanggil sebagai Abul Faid. Maknanya dia tadi dilahirkan pada tahun 179 Hijrah. Kan meninggal dunia pada tahun 245 Hijrah. Maksudnya dia antara ulama kurun ketiga Hijrah. Jadi dalam majlis, maksud kita bayangkan, majlis imam yang agung ni, Zunnun al-Misri ni, salah seorang orang yang hadir dia kata, aku hadir ke majlis tersebut, fahazartu fi majlisihi sab'ina alfan. Aku cuba anggarkan orang yang hadir dalam majlis dia tadi tu ialah seramai 70,000 orang. 70,000 orang hari ni sama macam stadium tadi penuh. Maksudnya kita bayangkan di awal zaman Islam, zaman tabi'in, manusia amat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia amat baik. Maksudnya kebaikan melebihi kejahatan. Maka sebab tu satu-satu majlis ilmu datangnya 70,000 orang. Maksudnya hari ini dah keadaan dia terbalik. Maksudnya stadium yang boleh penuh 70,000 orang. Tapi kalau masjid ataupun kuliah seumpamanya, keadaan tersebut jarang amat berlaku. Jadi pada satu ketika, kan, apabila dah berhimpun dalam satu majlis tadi 70,000 orang manusia, maka Syekh Az-Zunnun dia bercakap tentang kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nak bincang tadi ni, maksud mampu tak nafsu kita ni menanggung kecintaan Allah. Jadi apabila Syekh tadi bercakap tentang kecintaan Allah, famata 11 rajulan fil majlis. Maka mati 17 orang serta-merta dalam majlis tersebut. Kerana apabila Allah Ta'ala menurunkan kecintaan dan mahabbahnya, maka nafsu-nafsu yang tak mampu tadi dia takkan boleh tanggung, maka dia tadi mati serta-merta di dalam majlis. Dan kemudian salah seorang daripada hadirin, anak-anak muridnya berkata, wahai guru, kamu telah mencerita tentang kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kamu ceritakan kepada kami, bagaimanakah pula keadaan manusia apabila dia mencintai Allah. Allah mencintai kita tu kita dah faham kan, sampai berlaku keadaan yang tak boleh terkawal, mati manusia kerana tak dapat menanggung. Cerita tentang kecintaan Allah tadi. Kemudian anak muridnya berkata, wahai guru, ceritakanlah bagaimana pula kecintaan murid ataupun manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Syekh Zunnun al-Misri dia mengeluh yang amat panjang. Kemudian dia sendiri kan memasukkan tangannya pada jubahnya, lalu dia koyakkan jubah tersebut. Maka dia kata, ketahuilah kan, sekiranya manusia tadi dikurniakan dengan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka air matanya tidak akan berhenti. Maka dia akan meninggalkan tidur. Malamnya akan jadi amat panjang dan tidurnya amat sedikit. Hizib-hizib mereka ataupun kesedihan mereka tidak putus. Kegelisahan mereka tidak akan hilang. Kehidupan mereka amat susah kan, air mata mereka sentiasa mengalir, menangis dan kering. Maksud kita dapat lihat kesan-kesan tersebut pada kelopak mata mereka, dan mereka akan dimusuhi oleh zaman, ahli keluarga dan jiran. Dan itu sifat yang Zunnun al-Misri bagi tahu apabila manusia tadi dikurniakan dengan mahabbatullah. Dan itulah kemuncak taklif. Maksudnya taklif tadi apabila kita bincang, mukallaf ataupun seumpamanya, dia merujuk kepada kerja yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, dan menerima kerja tersebut ialah satu kemuliaan kepada diri kita manusia. Dan dalam kita tahu kerja tadi
dibebankan ke atas an-nafsu. Jadi nafsu kita tadilah yang kita nak kena nilai. Sekarang ni kita duduk di tingkatan apa? Nafsu amarah lagi ke? Ataupun nafsu lawamah ke? Ataupun nafsu mulhamah ke? Itulah yang kita nak kena tingkatkan sebelum kita tadi mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai penutupnya, Allah Subhanahu Wa Taala yang kata dia tak bebankan tadi itu ialah dia tidak membebankan kecintaan yang kamu tak mampu. Selagi kamu tak mampu menanggung kecintaan Allah, Allah Taala tak bagi. Jadi kalau kita tak mencintai Allah, maknanya memang kita yang tak bersedia. Kita yang belum dapat menanggung kecintaan Allah tersebut. Tapi sekiranya kita berusaha menguatkan rohani, kita berusaha beribadat, menguatkan rangka nafsu kita ni, nescaya Allah akan mengurniakan kecintaan tersebut. Dan itulah kemuncak ibadat. Kan apakah tujuan? Maka Nabi Muhammad SAW, gelaran yang paling agung ialah Sayyidina Muhammad SAW, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah contoh ikutan kita, kuduah kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kemuncak mukallaf yang paling agung, Nabi Muhammad dikurnia dengan mahabbatullah. Jadi moga-moga apabila kita membincangkan lafaz al-mukallafin yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, moga-moga kita dapat memahami diri kita ialah mukallaf, nafsu kita tadi yang dibebankan, dan semua kerja yang dibebankan oleh Allah ialah kemuliaan kepada kita, dan kemuncakannya ialah mahabbatullah Subhanahu Wa Taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap tu daripada diri saya sendiri. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.